Anak muda ni warning kat Nabi, ya Rasulullah, bagi harta tu adil-adil. Ya Rasulullah, bagi harta ni adil-adil ya. Nabi campak harta tu, Nabi berdiri kata, kamu pesan pada aku, suruh aku berlaku adil. Tolong khabarkan pada aku, mana manusia yang lebih adil daripada aku. Puak Khawarij tuan-tuan, zaman Nabi dah wujud. Dia boleh warning dekat Nabi, hai Rasulullah, bagi harta adil-adil ya. Siapa yang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa lebih adil tuan-tuan? Nabi paling adil, tapi ada orang warning Nabi. Depa perasan yang depa tu lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling adil ialah Rasulullah. Dengan isteri-isteri Nabi ni, Nabi paling adil. Cuma di akhir wafat Nabi, di akhir kehidupan Nabi, seluruh isteri-isteri Nabi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami menyerahkan hak kami. Kami menyerahkan giliran bermalam kami kepada saudara kami Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tak payahlah buat giliran di rumah kami. Kami yang akan datang ziarah Rasulullah di rumah Aisyah. Kenapa isteri-isteri Nabi cakap macam itu? Walaupun Nabi sakit, Nabi masih lagi memberikan giliran kepada rumah isteri-isteri Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan sakit, sebab Nabi memberikan keadilan. Bila isteri-isteri Nabi tengok macam itu, mereka rasa kesian. Mereka kata pada Nabi, tak payahlah ziarah kami ya Rasulullah, duduklah di rumah Aisyah, kami ziarah kamu di sana. Nampak tuan-tuan? Tu Nabi. Kita ni jangan kata menikah dua tak adil, menikah seorang pun tak adil. Jangan duk tunggu menikah dua tu tak adil, yang seorang ni pun tak adil berapa ramai dah. Nafkah tak bagi, duit ringgit tak bagi, giliran balik rumah kampung mak mertua tak bagi, raya tak sama. Tiap-tiap tahun duk raya rumah kita, tak ada cuti langsung. Cuti sekolah pun isteri jaga anak-anak. Nama kata nak melancung, tak juga. Tak ada rehat langsung. Cubalah cuti sekolah ni tuan-tuan, bawa anak tuan-tuan melancung, isteri tu melancung. Bukan jauh, zoo negara aja. Jadilah melancung juga, naik kereta api tu. Let's go to the zoo, pergilah sana. Ini bukan kata jauh-jauh, zoo negara pun tak bawa. Maknanya kita zalim pada isteri kita. Kerjanya 24 jam sehari. Cuba tuan-tuan tengok, yang masuk bangkit, yang masuk bilik tidur awal siapa? Siapa yang masuk bilik tidur awal? Tolong khabar mai. Suami ke isteri? Suami masuk bilik tidur awal, isteri di dapur setrika baju, tengok anak, bancuh susu ke anak. Suami dah belayar. Siapa yang bangun tidur awal? Isteri masuk tidur lambat, isteri bangun tidur awal. Pagi-pagi dah pergi ke dapur. Cuba kita ambil satu hari cuti. Pah, kamu tidur awal. Pah, kamu tidur bangkit lambat pun tak apa. Abang cuti, hari ni abang buat kerja, kan bagus. Ini kita faham, tak adil itu dalam bab menikah dua. Sebelum sebut menikah dua, sebut dulu yang menikah seorang pun ramai tak adil. Ramai tak memberikan keadilan pada isteri dia. Baik, tegasnya, makna kepercayaan pada sekalian mereka itu ialah mereka tidak sekali-kali terjebak dalam mengerjakan yang haram atau yang makruh, sekalipun lupa dalam erti kata mereka terpelihara daripada perkelakuan tersebut, melainkan lupanya itu dijadikan oleh Allah untuk memberi pengajaran pada yang lain. Yang ketiga, tabligh. Sifat wajib yang ketiga ialah
tabligh. Artinya wajib Nabi menyampaikan oleh sekalian Rasul itu kepada umatnya apa-apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala itu kadang-kadang melibatkan batang hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah suruh. Saya ni ustaz, saya pun tabligh juga, tapi tabligh saya ni memilih-milih. Kalau memalukan saya tak cerita. Kalau memalukan jemaah saya tak cerita. Kalau memalukan jemaah orang lain, saya cerita. Itu bukan tabligh. Nabi Muhammad tablighnya apa? Memalukan diri Nabi. Nabi cerita pada orang. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa kamu masam muka? Kenapa kamu berpaling bila orang buta datang jumpa kamu? Allah tegur Nabi Muhammad. Orang baca ayat abasa ini sampai kiamat, Nabi Muhammad kena tegur dengan Tuhan. Ada Nabi sorok, Jibril datang, hai Muhammad, dengarlah ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada Nabi Muhammad kata kat Jibril, hai Perli nampak? Ada dia cakap macam tu, hai Perli nampak? Sedap je kata kat aku. Nabi tak kata. Nabi tahu ayat ni Allah tegur dia. Bila Ibnu Maktum datang pada Nabi Muhammad, Nabi masam muka. Nabi tengah duk dakwah pada orang kafir, pemimpin-pemimpin. Datang orang buta ni pula duk tanya pasal Islam kat Nabi. Nabi masam muka, Nabi kalih-koleh. Allah turun ayat tegur Nabi Muhammad. Yang buta, yang tanya kamu itu orang Islam, yang berminat dengan Islam. Yang datang menghadap kamu ni orang kafir yang belum tentu nak Islam. Yang kamu duk layan depa pasal apa? Depa datang jumpa kamu tu bukan nak masuk Islam lagi. Kalau nak masuk lama dah depa Islam. Tapi Abdullah bin Maktum ini dia Islam. Jangan masam dengan dia, jangan berpaling muka dengan dia, kerana kamu nak jaga orang-orang kafir yang menghadap kamu. Tuan-tuan, ni jawapan untuk politik zaman sekarang. Ni jawapan dia. Orang Melayu ni Islam, mereka ni Islam, cuma mereka tak masuk parti kamu, tapi mereka Islam. Jangan berpaling daripada mereka, jangan duk tumpu pada orang kafir. Mereka tu kafir. Kalau mereka nak Islam, lama dah dapat Islam, berpuluh tahun dah dapat Islam. Tapi dah, kamu tinggalkan orang Islam, kamu kepung mereka. Padahal sejak kamu baik dengan mereka, tak ada seorang pun pimpinan mereka yang masuk Islam. Tolong habak mai, pimpinan mana mereka yang masuk Islam? Tolong habak mai. Ceramah jenuh dah, demonstrasi pun jenuh dah. Masuk masjid siang malam dah, ada mereka Islam. Nahi ke binahi? Tak. Pak siapa yang nak tinggalkan orang Islam? Benda ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wala taqta' wala tatta' wala tattadu aina. Jangan kamu ubah mata kamu nak cari mata mereka itu. Jangan kamu ubah pandangan mata kamu daripada orang Islam, kamu pun ubah pada orang kafir yang belum tentu nak pada Islam. Bila kita faham sifat Nabi ni tuan-tuan, tak timbul pertelingkahan sesama umat Islam. Tak timbul perselisihan, perpecahan. Sebab tu saya berkali-kali cakap, walaupun percakapan saya ni orang benci, lantak je lah. Sebab saya cakap tu ada dalilnya, ada asasnya. Nabi Muhammad, walaupun ayat itu kena batang hidung dia, Nabi Muhammad tetap sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Abu Talib mati. Bila Abu Talib mati, Nabi tadah tangan. Ya Allah, ampunkanlah pak menakan aku. Dia tu pak menakan aku, dia banyak tolong aku, tapi dia tak Islam. Ampunkanlah dia ya Allah. Turun perintah Allah, jangan minta ampun pada orang kafir. Mereka bukan saudara kamu. Nabi tetap baca ayat tu sampai sekarang kita